A'udzubillah samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billah, wala hawla wala quwata illa billah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kesempatan kehidupan kepada kita untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang hamba yang dalam kita menyedari hakikat hidup kita ini adalah untuk kematian kita hari esok. Tidak ada siapa pun yang akan tinggal kekal di atas muka bumi ini, melainkan semuanya akan meninggalkan dunia ini. Tinggal semua apa yang ada, apa yang kita sayang, apa yang kita tinggalkan itu, adakah telah memberi manfaat kepada kita setelah kematian kita? Itulah perlunya kepada ilmu. Ibadah, amalan, ilmu mendatangkan amalan, maka dia dijadikan sebagai ibadah. Okey. Tapi hak yang sesuatu yang kita telah lakukan, seperti kita bekerja mencari harta, adakah harta itu menjadi bahan bakar api neraka, ataupun dengan harta yang kita tinggalkan itu boleh membawa kita kepada syurga Allah? Semuanya dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu menggunakan harta kita dengan masa kita yang kita habiskan dengan mencari harta, dan harta itu berpunca daripada benda yang haram, benda yang syubhah, maka ianya membawa kita kepada neraka Allah, wala'iyyazubillah min zalik. Itulah perlunya kesedaran, itulah perlunya kepada iman. Maka bolehlah kita membicarakan tentang bagaimana kita menguruskan harta kita mengikut kehendak-kehendak Islam, mengikut kehendak syarak. Begitu juga dengan masa kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk kita mengetahui batas-batas halal wal haram, sah dan batal. Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan nikmat Islam, agama kita. Alhamdulillah dengan nikmat iman, ibadah hati kita. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasul, bagaimana kita mengenal malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, kitab dan sebagainya. Itulah ilmu iman yang perlu kita ada. Jangan terletik di hati kita untuk melawan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melawan kepada kehendak Rasul, jangan kita melawan kepada kehendak kitab. Begitulah dengan 6 perkara yang disebutkan dalam rukun iman. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kitab perbincangan kita, hidup ibadah, hidup ibadat. Ada juga yang tanya saya, apakah itu hidup ibadat? Hidup ibadat ni adalah satu kitab yang cukup simple untuk orang yang baru nak mula. Dia akan cerita kita daripada mula kita celek mata sampai kita tutup mata. Yang ini tidak seharian. Lepas tu untuk amalan-amalan hari-hari yang tertentu, bulan-bulan tertentu, yang dinamakan sebagai ibadah. Ibadah ataupun ibadat, perkataan asalnya abid, iaitu hamba. Maka proses hamba itu melakukan sesuatu dipanggil penghambaan. Penghambaan itulah dinamakan sebagai ibadat. Seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana kita nak bagi tahu betul-betul seperti mana yang Allah Ta'ala nak? Bagaimana kita nak tahu yang betul-betul seperti mana yang Rasulullah nak? Okey. Jangan buat mengikut suka hati ataupun mengikut akal sahaja. Logik akal. Ibadah tidak ada logik akal. Dia mesti kena ada jalan. Jalan itulah dinamakan syariat. Okey, bila dah dinamakan sebagai syariat,
mesti ada dalam proses hidup kita, iaitu hakikat. Hakikat yang bermaksud kenal diri, tasawuf. Kalau kita buat ibadah tapi kita tak kenal diri kita, siapa diri kita? Hamba. Itu hakikat kita. Hakikat hidup adalah mati. Maka perlu kita lakukan sebelum kita dimatikan, sebelum kita dipulangkan, sebelum kita berada di dalam barzakh, alam kubur, sebelum kita berada di mahsyar, adalah lebih baik waktu ketika hidup ni lakukan sesuatu sebagai seorang hamba. Kita bila kita duduk dalam syurga, kita tak buat apa dah, tak ada apa dah, tak ada amalan apa dah, melainkan hidup, semata-mata hidup. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, 98 kah? Betul? Wirid selepas sembahyang fardu, betul? Okey, hak tadi yang saya buat tadi kebetulan ialah jadi imam. Payah sangatlah saya nak jadi imam. Bukan pasal apa, dia tak boleh, saya terburu-buru lagi, saya punya darah dia turun naik. Baik, muslimin dirahmati Allah, adalah ini pengalaman saya, dan silat-silat boleh apa. Itu sebab saya dah tak baca khutbah, saya tak jadi imam tarawih dah, apa semua. Antara sebab dia yang itulah, saya balik slot terus. Muslimin dirahmati Allah. Baik, wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Haji Fadil Haji Ahmad almarhum, Allah yarham. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa kita sebagai anak murid kepada guru kita yang telah meninggalkan satu mutiara yang cukup berharga, nama dia ilmu. Doakan kepada mereka. Itulah balasan yang perlu kita buat, sebab dia telah meninggalkan ilmu yang telah menafaatkan kepada kita. 3 benda yang telah kita mati tidak terputus ni. Baik, wirid selepas sembahyang. Apa maksud wirid? Wirid, wirid ni zikir-zikir yang telah disusun, dia panggil aurat. Aurat tu banyak, jamak, bukan aurat. Aurat tu ni aurad dal. Lagi berkata aurat pula. Aurat tu hak tutup aib keaiban tubuh badan. Wirid, dia ada susunan dia. Sesudah kita sembahyang, eloklah memulakan wirid-wirid yang lazim diamalkan oleh mereka-mereka yang ingin menambah ibadah. Siapa? Para wali Allah. Apa dia? Wali kutub. Kita buat ni adalah amalan wali kutub. Wali yang menjaga guardian ni. Ada orang tak percaya ada wali, ada semua. Ada percaya, tapi mereka tak mau ikut torik, jalan-jalan para wali. Wali ni, okey, sebab apa wali? Tapi kalau tuan-tuan ada anak perempuan, tuan-tuan pun wali dah. Dia wali dah. Wali mujber. Wali ni maksudnya penjaga. Kerana dia seorang dia boleh memberi barakah tempat dia. Kerana dia seorang amalan dia tu tadi. Maka macam mana dia boleh capai begitu tinggi kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab inna akramakum indallahi attaqakum. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mereka ni adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah letakkan apa jua permintaan, apa jua amalan dia, Allah akan terima. Inilah para wali, dipanggil guardian. Dia jaga kita. Okey. So kita nak kena tahu macam mana dia boleh capai sampai begitu rupa. Macam kita tanya, masuk dalam camp motivasi, kursus UPSR. Macam mana nak dapat target 6A, macam mana nak dapat target SPM, dapat A. Maka orang hak berjaya ni akan ceritalah macam ni dia berjaya macam ni, malam bangun malam baca Quran, malam macam-macam kan. Hari ni naik kan, hak yang seorang tu anak yatim yang bela mak dia, sambil bela tu keberkatan amalan kebaikan dia pada ibu dia, sampai dia dapat berapa A? 11 A straight. Okey, itu amalan yang kita nak tahu. Habis pasal apa hak dalam bab orang yang beramal, amalan yang menyebabkan dia naik martabat di sisi Allah, iaitu para wali. Maka itulah nama dia aurat dan wirid. Macam mana dia boleh capai? Dengan wirid saja, dengan, faham tak?
Kan, bagaimana kita capai untuk berjaya dalam peperiksaan, begitu juga bagaimana kita nak capai macam mana Allah memahati kita dengan penuh kasih sayang. Macam tu juga. Ada orang kata tak boleh lah, amalan ni Nabi tak buat lah, itulah, inilah bid'ah dan sebagainya. Pasal apa hak periksa pun tak mau dia kata bid'ah? Kan? Hak duk pulun, kita pergi cari. Sampai silap-silap bukan hak yang cikgu Melayu, pergi cari cikgu hak yang pasal nak bagi kata berjaya, macam mana jalan dia boleh berjaya. Boleh pula tak bid'ah pula benda tu. Jadi amalan-amalan yang boleh capai inna akramakum indallahi atqakum. Okey, baik. Itulah dinamakan jalan-jalan cara disusun, lepas mayang dia buat apa sampai dia capai talazus, dia lazat untuk beribadah. Saya nak tanya serius. Rasa lazat tak selama ni beribadah? Terima kasih. Tak serius kan? So inilah amalan-amalan. Bila kita lepas ni, cuba kita buat amalan itu. Lama-lama bila kita tak buat, kita rasa macam songsang, kita rasa macam tak sedap, kita rasa macam kosong. Maka inilah amalan-amalan yang menyebabkan kita seronok beribadah. Adakah dengan berpuasa itu hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga? Tak boleh. Dia kena ada amalan-amalan lain. Jaga mata, jaga telinga, baca Quran, zikir. Dia seronok lah. Ni takat-takat jaga mulut, tak makan, tak minum, tapi mata merlin merata. Merlin sampai melarat tengok orang. Takkan capai. Okey, baik. Inilah di antaranya supaya kita sedap lazat untuk beribadah. Terus, mereka ingin menambahkan ibadah dan kebajikan diri sendiri. Apa dia kebajikan? Yang ni pahala kepada diri kita sendiri. Macam mana kita nak tambah? Kalau kita kata pendapatan harian kita nak tambah. Semua orang nak. Kalau boleh triple. Lepas triple apa tu? Fourple. Lepas tu purple. Kan? Oh, kalau boleh raya pun dia nak kerja. Pasal apa? Triple. Pasal apa? Ibadah tak mau. Sedangkan itu adalah bekalan perjalanan yang panjang kita tu. Baik. Wirid-wirid ini, kalau wirid-wirid maksudnya banyak, dipanggil aurat, adalah wirid yang sudah masyhur sejak daripada zaman Nabi SAW. Okey, saya nak sebut dan zaman Nabi cuma susunan dia tu lain sikit. Sekali lagi saya sebut mana dululah. Tapi kita ambil hak yang disusun oleh ulama ni dulu. Okey. Wirid selepas solat dan pengertian. Lepas kita bagi salam, dipanggil aurat ni apa dia? Aurat wirid, auradul madaniyah, dipanggil wirid Madinah. Tu dia panggil auradul madaniyah. Maksudnya orang Madinah lama dah duk buat amalan ni. Okey. Habis bagi salam, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattaqiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ada kan? Imam dok kata, tak payah cederah lah baca alhamdulillah wala. Tadbirah. Surah apa? Surah Isra ayat 111. Balik cari. Okey ya. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak pun, yang tidak sekutu baginya, dan kerajaan juga tidak terdapat baginya sesuatu yang menyebabkan kehinaannya, dan maha besarlah Allah dengan kebesaran yang sungguh-sungguh. Maksudnya kita puji Allah setelah kita beribadah kepada Allah. Moga-moga dengan kita puji itu tadi, solat kita diterima Allah. Habis itu astaghfirullahalazim. Berapa kali tuan-tuan? 3 kali. Hak yang ketiga tu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun kita nak buat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa 3 kali pun boleh. Ataupun kita nak kata kalau dalam hadis Nabi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim saja. Ada hadis. Okey, boleh tengok dalam kitab Bahrul Mazid, boleh ada susunan-susunan dia. Yang ketiga, lepas tu kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey ya. Ini dipanggil tahlil apa tu saya lupa di sini. Baca berapa? 10 kali. Yang ni siapa baca automatik dia akan dapat syurga. Berat timbangan dia sekali ya pun kata dah dapat syurga dah. Beratnya timbangan la ilaha illallah tu tadi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Afdal zikir adalah la ilaha illallah. Cuma penambahan dia lahul mulk wa lahul ham, itu adalah bunga-bunga untuk lebih memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kata 10 kali. Okey dah, beda diri. Okey, baik. Ada kan kita pergi mana-mana surau baca 3. Tu imam baca 3. Pasal apa? Ada kuliah ke? Tak juga. Ada jenazah ke? Tak juga. Pasal apa tu baca 3? Rupanya dia nak balik awal. Okey. Ada la ilaha illallah sepakat kata 10 kali. Tak ada pun 3. Okey, ini saranan saya. Kata guru kami juga, Syekh Nuruddin, dia juga marah kalau orang berkata tak cukup. Okey. Kalaulah dengar tu imam baca la ilaha 3 kali, kita baca sendiri kat diri kita. Baca slow dah lah. Baca bagi cukup 10 juga. Baca lagi cukup 10 ke? La ilaha illallah. Tak mau ke? Ni triple ni. Apa tadi apa? Fople. Ni dapat pahala banyak ni. Okey. Baik, baca 10 kali. Untuk maghrib dan subuh. Dia ada part time dia. Tapi kalau untuk waktu-waktu lain, tak payah baca la ilaha illallah. Kalau kita nak baca juga, kita tak boleh kurangkan 3. Kita kena baca 10 juga. Saya bukan nak menyangkal pendapat orang yang kata 3. Sebab rugilah baca 3. Kalau boleh, tak payah baca terus. Allahumma antas salam. Hak tu hadis. Hadis tu hadis sahih. Lepas Nabi istighfar, Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu ada hadis. Nabi tak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu penambahan daripada ulama yang telah capai kelazatan ibadah dia tadi. Kalau siapa nak ikut jalan tu, dia panggil tarikat, jalan-jalan cara untuk capai. Tapi nak capai tarikat, dia kena syariat dulu, faham syariat dulu, baru terus tarikat. Jangan terus lompat ambil tarikat. Syariat pun tak tahu hala, tentu ambil tarikat. Mayang pun tak erti lagi, tentu ambil tarikat. Wirid ni apa semua, kerja duk wirid ambil mayang dak pun. Tak pun lompat terus makrifat. Lagi celaru. Tak mau nak bincang, duduk tengah panas. Okey, muslimin dirahmati Allah. Terus lepas 10 kali kita baca Allahumma ajirni. Yang ni untuk maghrib dengan subuh saja. Allahumma ajirni. Kalau ramai, Allahumma ajirna, tolonglah kawan-kawan hak duk sengap tu. Allahumma ajirni maksudnya untuk ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami. Ajirna kami. Kalau kata ajir ni aku seorang ya, maka kita kata ajir ni bagi kami semua. Tolonglah kawan-kawan hak duk diam. Bagi salam, tengok handphone dah. Tolong baca kat dia. Muslimin dirahmati Allah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Okey, sebab apa 7 kali? Baik, soalan dia, ada berapa pintu neraka? 7. Maka tutup buang dengan 7 pintu dengan Allahumma ajirni itu tadi. Tiba-tiba dia baca 3 ya. 3 juga. Saya tak menyangkal nak baca 3. It's okay. Okey, dia tak ada apa. Tapi tutup 3, ada lagi terbungkang berapa? Dah nak betul-betul tutup semua. Okey. Maghrib dan subuh sahaja. Lain bacalah. Kalau nak baca la ilaha illallah 10 kali, baca Allahumma antas salam terus. Okey, ataupun Allahumma antas salam terus. Okey nah. Kalau sebab apa? Sebab kesibukan kita siang hari itu kebanyakannya untuk bekerja. Jangan duk panjang-panjang sangat, kesian kat kawan-kawan. Okey nah. Baik. Seterusnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam. Sebenarnya kalau dalam hadis Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayna rabbana bis salam wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dia pendek ya, tapi ini penambahan daripada ulama-ulama supaya nak bagi bunga-bunga dia dan amalan tersebut lekat dengan kita. Faham tak? Allahumma antas salam ni, jadikan dia sebagai amalan. Dan ada kata ulama, lepas Allahumma antas salam atau masa menyebut Allahumma antas salam, baru berubah kedudukan kita selepas daripada kita tahiyat akhir tadi, itu duduk tawarruk, baru berubah. Itu yang seindah-indahnya. Tapi kalau kita lepas bagi salam kita berubah terus,
Okey. Tak ada apa pun sebab kawan lengoh. Tak boleh tahiyat tadi tu imam baca lama nak mampu. Kalau dia lengoh, tak ada habis-habis pergi salam, kilah terus. Mau duk tunggu sampai Allah menghantar salam, tarik-tarik kaki tak rasa dah. Pasal apa? Kebah. Okey? Tak. Kalau boleh, pasal apa? Ada kata ulama masih dalam solat lagi. Seolah-olah kita masih dalam solat lagi. Kalau kita berubah, habis dah. Allah menghantar salam ni lah doa. Tu sebab dia waktu tu lah perubahan dia. Apa dia maksud dia? Allah menghantar salam ni, ya Allah, engkau sejahtera daripada engkau datang sejahtera kepada engkau kembalinya sejahtera itu. Maksudnya sejahtera ni salam tu mai daripada Allah. Pulanglah salam tadi pada Allah. Selamat sejahtera tadi mai daripada Allah. Dan pulang selamat tadi adalah kepada Allah. Okey. Oleh yang demikian hidupkanlah kami ya Allah dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke syurga negara yang aman sejahtera. Bukan Brunei Darussalam. Okay. Apa dia? Apa dia yang kata wa adkhilnal jannata darussalam? Apa dia? Syurga Darussalam. Bertambah-tambahlah berkat-Mu ya Allah ya Tuhan kami, dan maha tinggi ya Allah ya Tuhan kami yang mempunyai segala kebesaran dan kemuliaan. Okey nah, kita puji Allah, dia antara macam doa juga. Lepas tu kita baca auzubillah ta'awuz, kita baca Fatihah. Adalah orang kata tak payah baca Fatihah. Tak, ulama kata baca sebab semulia-mulia ayat adalah Fatihah. Fatihah adalah nak buat apa pun mesti kena ada Fatihah. Nak buat apa pun Fatihah. Nak baca doa pun Fatihah. Apa sikit pun surah Fatihah. Sebab surah Fatihah di antara dipanggil surah syifa, surah perubat. Kalau tak tahu nak baca surah syifa apa pun, baca surah Fatihah. Surah Kanzun, surah gedung segala-gala ilmu, surah Alham, surah puji-pujian, surah Ummul Kitab, ibu segala kitab. Maksudnya surah Fatihah. Bacalah surah Fatihah. Kalau ada yang ulama kata tak ada surah Fatihah, terus baca ayat kursi. Tak, baca. Tak ada apa. Sebab itu kemuliaan surah Fatihah dimasuk dalam setiap sendi-sendi zikir-zikir kita. Terus lepas tu baca wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu arrahmanur rahim. Betul tak? Betul ya? Tapi kalau saya lepas mayang saya ingat. Kalau tanya Allah saya tak ingat ustaz. Sungguh pasal apa? Adat. Orang teradat, orang yang beradat, orang yang terbiasa, selalunya lepas mayang dia ingat lah. Cuba tanya Allah. Lepas Allah wa ilahukum kita baca apa? Okey. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca bagi elok tuan-tuan. Baca bagi elok. Mari kita tengok. Ya. Allahu la, di situ ada mak takzim. Kalau boleh baca 5 harakat. Allahu la. Memang di buku dia tak tulis tapi dalam Quran ada la, ada tanda panjang. Kalau siapa Tariq Syatibiyah dia kena baca panjang. Kalau bukan Tariq Syatibiyah, qiraat Hams, dia akan baca 2. Mak Jaiz, dia macam Mak Jaiz. Mak Jaiz mesti baca 4 atau 5. 4 pun tak apa dah. Okey. Berhenti 9 tempat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jaga alif lam tu bagi elok. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maklin. Ma'rilin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ra ditakrirkan, jangan fil ard. Tahu dha bitau tahu mana? Okey. Baca elok. Baca ayat kursi bagi elok. Cerita ni cukup banyak ni. Baca dekat orang kerasukan, baca dekat setan. Lantas orang kerasukan tu renyeh balik kat orang yang ni. Alamak, pasal apa? Baca tak betul. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu. Tahun tu ada 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Maksilah tawilah. Dalam buku memang tak nampak sebab dia type pakai ni. Cuba cek balik dalam Quran ayat kursi.
illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Maksilah tawilah 4 harakat atau 5. okey, illa bima syaa 6 harakat mat wajib muttasil ketika waqaf 6. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ada 9 waqaf. Baca bagi elok 9 waqaf tadi. Ya, kata tuan guru Datuk Ismail Kamus, kalau untuk benteng diri, untuk perubatan, rawatan, syifa, baca 9 waqaf bagi elok. Okey ya. Baca 9 tu bagi elok. Okey. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Untuk maghrib dan subuh saya sebut Tapi kalau untuk biasa tak payah bacalah, ataupun kita nak lompat terus. Lompat terus dia akan pi ke qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita baca untuk memerendangkan untuk subuh dan maghrib, kalau tak ada kuliah, masuklah amanar rasul. Lepas tu habis amanar rasul wa ilal masir la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Ada dalam buku balik amalkanlah. Buka buku pun tak apa, lepas-lepas bagi salam buka buku nak baca apa. Silap dalam hak wirid-wirid tertentu tu pun ada. Okey. Semua ada di sini adalah tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Yang ni sebenarnya yang ni dalam tahlil, tak payahlah baca macam tu, macam biasa saja pun tak apa. Syahidallahu annahu la ilaha illa bil qist tu. Terus qulillahul mamalikal mulk. Terus lepas tu baca qul huwallahu ahad. Terus kepada ambil nota dia daripada ayat kursi terus kepada qul huwallahu ahad. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ni pun ada hadis. Kalau tak mau juga baca yang ni, terus kepada zikir 33 pun boleh. Tengok keadaan. Kalau tak ada kuliah, bagi rendang panjang pun tak apa. Tapi selalunya kalau rendang panjang, kelih kita seorang lah. Tu yang payah dia kan. Kadang-kadang nak didik masyarakat untuk sentiasa dalam zikir payah, tapi nak didik suruh menyanyi cepat ya kan. Kita kena konsisten. Jadi imam jadi apa, berat ke apa ke, kita baca juga sampai apa. Itu sebablah perbincangan kata Imam Nawawi dalam Bahrul Mazi dalam Syarah Muslim, sebab apa imam perlu jahar, sebab apa imam perlu membaca zikir selepas mayang jahar. Apa dia jahar? Nyaring, terang. Sebab apa? Kan perlih keluar dah, baru keluar lama dah patutnya, tapi baru keluar lah. Okey, baik. Pasal apa suruh jahar? Sebab nak mendidik masyarakat supaya sentiasa dalam zikir. Tak ada masalah. Itu sebab kita baca. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan yang boleh zikir wirid lepas mayang ni, tuan-tuan belajar tentang mana? Pasal duk ikut sembahyang. Nampak tak? Maksudnya kita boleh hari ni lekat di mulut kita, lekat di ingatan kita. Pasal tu imam kampung aku dulu, lah dia meninggal dah. Maksudnya setiap kali kita buat, dia boleh pahala. Sebab dia duk baca bagi sampai kita dengar. Betul tak? Pahala tak? Kalau tuan-tuan lah saya kata tolak dia jadi imam, tuan-tuan duk baca, lekat kat budak tu. Lekat kat budak hak duk main rajin main mayang tu kan. Budak tu pula isu amal. Kita meninggal dah. Pahala kat kita tu. Tu suruh jahar. Saya pun kalau saya sebut balik, macam mana saya boleh ingat sampai hari ni. Tahun 1983 saya dah jah 3. Jah 3 memang rajin pergi masjid, rajin pergi surau jenis naik tangga dulu, gedung gedegang. Tak tahu pasal apa rajin pun saya tak tahu, saya rajin sangat pergi surau. Pasal rumah tak ada TV. Kalau ada TV pun masa saya dah 5 aku ada TV. Tu pun gedak. Tu pun tunggu pasal apa? Tunggu kalau bateri penuh. Mau kalau bateri tak ada jadi fardu. Tu yang pergi surau. Okey, pergi surau. Tengok apa orang tua-tua buat. Maksudnya moga-moga amalan aku hari ni duk kata dalam hati dapat semua Pak Long Ibrahim,
Pak Ndak, Murad apa semua ni, semua akan dapat pahala sebab depa rajin pi. Saya duk ikut depa ngungang sampai hari ni. Bila saya sebut ya, saya akan nampak wajah-wajah mereka. Moga-moga Allah merahmati mereka semua. Okey, daripada Jah 3. Lepas tu orang ajak saya azan. Meresik azan. Tingkatan 3 macam khutbah dah. Pasal apa? Mau rajin pi surau, ajak anak-anak, ajak. Tapi hak yang tertib lah, hak jenis terbih tak payahlah. Susah hati pula orang lain kerana khusyuk pula. Ada juga hak kawan jenis terbih, terjun kot tingkat surau. Tak usah duk main dah. Hak kita pergi tertib, tak apalah. Bulan puasa, pergi mayang tarawih, habis mayang tarawih orang 21, orang 23, kita 8, ngadap lah, moreh. Kan? Itu cerita dah lah. Tapi apa pun, apa ilmu kita dapat? Jahar tu tadi. Apa dia jahar? Zikir jahar. Zikir jelas yang diadunkan oleh imam, oleh Siak, oleh Bilal tadi waktu dia jadi imam. Ni sampai ingat hari ni. Ada keberuntungan tak? Ada untung dia. Ajak anak-anak untuk berzikir. Ni Allahumma anta salam, bukan calang-calang ni. Kita nak bagi lekat pada semua anak-anak muda kita. Ajak selawat. Sebelum ni tak tahu pun selawat, ajak selawat. Tak tahu pun sebelum ni baca yang tu, baca ni. Tak tahu pun surah Mulk, sampai lekat di mulut surah Mulk kurang-kurang, ataupun 10 ayat pertama daripada surah Kahfi, 10 terakhir daripada surah Kahfi, sampai lekat di bibir budak-budak. Sebab apa? Kita duk pasang bagi mereka dengar, kita duk baca. Anak-anak yang memang ibu bapa, anak-anak akan lekat. Muslimin itu patutnya jahar. Oh, Nabi tak buatlah sebagainya. Lepas tu jadi apa kat masyarakat kita? Apa satu tak tahu. Yang dia tahu apa dia? Lagu Dance Monkey. Lagu Putih-Putih Melati. Apa? Duk pasang hak tu era. Pok naik kereta pasang era. Pok naik kereta pasang sinar. Retro. Link pala. Anak pun jadi macam tu. Yang tu boleh pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Anak ni hidup zaman 2020. Macam mana dia tahu lagu BPR, Bumpi Putra Rockers? Macam mana anak boleh tahu lagu Alley Cat? Pasal apa hak yang wirid-wirid tak tahu? Pasal apa ayat-ayat Quran tak tahu? Pasal apa? Pasal apa? Duk tang mana? Duk tang kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, terus. Habis. Ilahana ya Rabbana. Okey, kalau kita duduk seorang-seorang, Ilahi ya Rabbi. Tolong perbetul, ada pen tulis. Muka surat 106. Kalau 106 Ilahana ya Rabbana, selepas baca surah Fatihah. Ini kita sebelum nak baca 33 tu kan. Ilahana ya Rabbana ni untuk kami, untuk ramai. Kalau imam tu untuk ramai. Kalau kita seorang, kita duduk seorang-seorang baca Ilahi ya Rabbi. Tukar tu ya. Ilahi ya Rabbi. Pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. 33. Okey. Lepas 33 nak masuk ke 34 lah dah. Nak masuk alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdi daiman qaiman abadan alhamdulillah, ataupun daiman abadan alhamdulillah. Okey. Baru alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Habis alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, sekali lagi tak beraya pula. Allahu akbar kabira. Okey, baik. Sampai tang la haula wala quwata illa billah. Yang ni lah la ilaha illallah itulah menunjukkan sampai cukup 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi 99. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itulah mencukupkan wirid zikir tu tadi menjadi 100. Okey, habis. Allahumma la mani' tu pun mana kalau nak masuk subuh dengan ni, okey boleh masuk. Kalau tak mau masuk tak apa, susun bagi elok. Okey.
Kalau tak silap saya, ada Masjid Kelibang pun ada buat hari tu. Yang bab dipanggil zikir aurat, wirid wali kutub dia panggil. Inilah di antaranya. Habis kita baca tu, kita baca alhamdulillah, barulah kita baca surah Fatihah, barulah kita baca doa. Okey. Adab-adab berdoa. Nak berdoa. Kau surat 110. Oh, cepat minggu ni. Sat ni 110 dah. Balik amalkan. Adab-adab berdoa. Sebelum berdoa, eloklah diambil kira cara dan adab bagaimana berdoa di antaranya. Sebab apa? Sebab kalau kita beradab, Allah akan tengok kita. Adab ni maksudnya tawaduk. Tawaduk datangnya khusyuk. Khusyuk tu tanda orang tu merendah diri. Bila orang tu merendah diri, dia tak ada kesombongan. Bila dia tak ada kesombongan, Allah akan istijabkan doa dia. Okey. Apa dia maksud istijab? Allah akan terima makbul doa dia. Satu, duduk menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau tak menghadap tak apa kah? Tak apa. Yang kedua, duduk seperti duduk antara dua sujud, iaitu duduk iftirash. Kira. Yang ketiga, dimulakan berdoa dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam, tu berselawat. Yang keempat, menampung dua tapak tangan menadah ke langit macam ni. Dalam hadis. Kita mata tengok tapak tangan ampu langit. Jangan buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Okeylah dia angkat tangan, tapi seadab-adabnya yang elok adalah macam ni. Tangan menghadap ke langit, mata melihat tapak tangan. Itu yang seelok-eloknya. Tapi kalau dia kata irfa' yadaik, angkat tangan pun dah memadai. Tapi nak yang beradab betul gitu. Kalau lelaki buka sikit, perempuan tutup sikit. Macam mana pun tak apa. Janji macam ni ke. Ni naik nampak. Ada hak macam tu. Dia cari apa tau. Okey, tengok ke tangan, bukan tengok ke langit. Ada kata tengok ke langit, tak apalah, ada dalil masing-masing. Baik, terus. Yang kelima, hati khusyuk. Itulah kata hati khusyuk. Macam mana hati nak khusyuk? Duduk iftirash. Orang yang duduk iftirash, dia akan khusyuk. Tapi kalau dia duduk bersila ke, dia duduk menyandak ke, dia duduk rehat. Dia kena duduk iftirash. Bila duduk iftirash, perjalanan kaki kita dia agak lenguh sikit, sakit sengai-sengai, kita takkan tidur macam. Bila kita takkan tidur, maksudnya kita sentiasa ingat kita ni lemah. Kita ni maha lemah. Yang segala sempurna, maha kekuatan, maha kaya adalah Allah. Baru kita tak. Kalau kita duduk sempurna sambil menyandak apa semua, amin, amin, ambil panjang lah, amin. Lelah tidur ayat tu. Tak boleh. Berdoa dia kena ada sifat khusyuk, khuduk dan tawaduk. Okey. Optimis ni, apa yang kita doakan tadi, kita nak optimis sangat benar tu. Tu sebabnya tolong faham doa-doa. Tu sebab saya kalau orang tanya, kita doa macam ni, tak payah. Doa yang masyarakat kita faham. Senang. Duduk pergi ambil doa hak yang doa tarawih masuk dalam mayang maghrib. Kan? Dah lah sebulan sekali baru sebut, tapi dia masuk dalam tu. Okey, tak ada apa, doa tak kisah. Tapi kita orang Melayu, dia bukan tahu bahasa Arab. Walaupun dia mengaji bahasa Arab 2 bulan. Okey. Okey. Dia tak faham bahasa Arab. So kita ambil doa yang dilazimkan oleh masyarakat. Contohnya, tapi kita bawa antonasi peminta. Apa dia antonasi peminta? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nada meminta. Maksudnya hak tu memang dah. Apa dia? Ya Tuhan kami, hindarilah kami daripada atina, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Semua orang faham.
Allah maghfirli, iaitu minta ampun doa ibu apa. Yang memang dah biasa masyarakat baca. Jangan pi baca, bukan kata jangan tu maksudnya tak payah buat. Kita pi baca doa, lepas tu jemaah pun nak amin, tak amin. Dia minta apa tau. Pasal kita kena optimis pada benda yang kita minta, betul tak? Okey. Tu dah ada setengah-setengah ustaz, dia terjemah terus senang. Dia terjemah, ya Allah, ya Tuhan kami. Dia sebut dalam bahasa Melayu. Tu pun kadang-kadang mendatangkan khusyuk juga. Okey, tak ada apa. Okey Tapi kalau boleh dalam bahasa Arab jangan buanglah. Sulam. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, terus yang keenam. Ada orang tanya saya, kalau saya tak boleh baca dalam bahasa Arab, saya nak baca dalam bahasa Melayu, boleh, tak ada apa. Allah Maha mengetahui. Bacalah, ya Allah. Kau lihatlah keadaanku, ya Allah. Aku bukan mengeluh, ya Allah, tapi tolonglah dalam kehidupanku, ya Allah. Pemudahkanlah urusan suamiku, pemudahkanlah urusanku kalau ibu, kalau soal ni, pemudahkanlah urusan anak-anakku, ya Allah. InsyaAllah pelan. Okey, contohnya lah dalam bahasa Melayu sampai habis. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah itu ibu doa. Itu jangan ubah. Ambil doa tu. Okey, macam ni. Kata guru kami. Tadi dah ada sebut mula tahmid, iaitu puji-puji Allah, lepas tu selawat, lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu isi doa, inti doa. Sebab ya Allah, ya Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini kebaikan. Maksudnya apa yang kita hajat itu dalam dunia tadi. Wa fil akhirah, di akhirat nanti, fil akhirah hasanah, juga kebaikan. Maksudnya yang berkait dengan dapat syafaat Rasulullah, dapat pertolongan Allah, dapat rahman Allah, dapat keberkatan Allah ketika kita di mahsyar, ketika kita dalam kubur, ketika kita dalam sirat atas siratul mustaqim, semua dapat hasanah. Itu dah terimpun dah tahun tu dah. Okey, lepas tu wassallallahu ala sayyidina, apa dia? Selawat ke atas Nabi diakhiri dengan tahmid. Apa dia tahmid? Mengucapkan puji Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah itulah puji. Habis. Okey, baik. Doa selepas solat, nak hafal tak hafal pun tak hafal, ikutlah. Okey, kalau nak ikut di sini pun ada. Okey, 115. Oh, cepat sungguh mengaji. Okey. Hadis-hadis mengenai doa-doa dan zikir. Ini hadis-hadis dia. Sandaran-sandaran dia. Kalau orang tanya mana dia? Ni antara sandaran-sandaran dia. Walaupun dia dhaif, boleh beramai, cuma tak boleh berhujah. Kalau nak cari hadis sahih saja jenuh cari, memanglah payah. Yang menjadi masalah bukan matan hadis, tapi tu perawi hadis tu ada masalah, maka dia jadi dhaif. Bila jadi dhaif, tak semestinya matan tu dhaif. Okey, baik. Abu Lais meriwayatkan daripada sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim berdoa melainkan pasti diterima. Apa maksud diterima? In bracket maksudnya apa yang kita minta, seorang hamba minta kepada Allah pasti diterima. Terima yang bagaimana? Ditunaikan apa yang kita minta. Yang pertama, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta, Allah Ta'ala bagi dengan cara lain. Allah Ta'ala bagi cara lain. Yang ketiga, Allah tak bagi waktu di dunia, Allah bagi di akhirat. Allah kira itu pahala. Itu yang kata ud'uni istajib lakum, doalah kamu kepadaku, aku akan istijabkan. Istijab tu maksudnya macam mana? Adakah kita minta, ya Allah Tuhanku, Ferrari sebiji? tak dapat, Allah Ta'ala bagi di akhirat esok. Dapat antara delay atau Allah ubah, Allah bagi hak lain. Sebenarnya dapat. Okey, tapi ada kadang-kadang manik tak dapat. Pasal apa tak dapat? So kita kena kekelik. Pasal apa aku tak dapat? Rupanya ada dosa-dosa yang memanekkan, ada yang dosa-dosa yang menyebabkan kita ni tertegah daripada dapat hak Allah. Allah kata tak boleh.
Hak yang hang minta ni aku kira ibadah ya. Bila ibadah, hang doa ni aku ambil, aku padamkan dosa hang. Tu tebak tak dapat. Faham tak? Dia panggil dia kira sebagai ibadah untuk kafarah balik dosa-dosa. Tu ya, duk saja-saja doa. Doa apa-apa saja doa. Masuk masjid, masuk surau doa, keluar ni naik kereta doa, nak makan doa, nak tidur doa, bangkit tidur doa, masuk jamban doa, keluar jamban doa, nak ahem pun doa. Ahem pun doa. Apa maksudnya doa? Nak dapat tak dapat. Janji Allah kifaratkan dosa-dosa kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey tak? Okey, tengok di sini. Apa yang Nabi kata? Ada kalanya disegerakan pemberiannya, hajatnya di dunia. Di dunia dapat dah apa yang diminta. Atau disimpan untuknya di akhirat. Allah simpan di sana. Atau digunakan untuk menebus dosa. Doa kita tadi adalah untuk kifarat dosa-dosa. Maka banyakkanlah berdoa. Dia pun di antara penebus dosa kita. Menurut kadar doa. Bila kata menurut kadar doa, so kalau tu imam baca lama, reda lah no. Oi, lengah dah tengah. Dah. Dia nak boleh ampun dosa ni memang kena rasa sakit. Kan? Macam tu lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Selama tidak berdoa untuk dosa atau untuk memutuskan silaturahim, jangan doa untuk dosa. Ya Allah, ya Tuhanku, malam ni nak pergi pecah rumah, bagilah dapat 2-3 ribu. Ada macam tu kan? Ya Allah, dak masa nak pergi tu dia dapat nombor tadi aksiden, ada pi lah hak terimula kan. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga first prize, dia kata. Kepala otak dia, abang ada. Doa yang haram tak boleh. Ataupun doa memutuskan silaturahim, doa musibah atas orang, tak boleh. Jangan hancurkanlah dia ya Allah, hancurkanlah dia ya Allah. Geram aku tengok. Kau tukar TV ya. Geram lo dengki doa orang dengki. Patutnya katakan alhamdulillah lah. Yang kita ni sabar. Allah tak mau bagi kat kita di dunia, Allah nak bagi kat kita di akhirat. Kawan sebelah ada, tak apalah, itu dah ditakdirkan. Allah takdirkan dia ada, kita Allah tak takdirkan ada. Lah ni nak tanya, kita beriman tak dengan qada dan qadar? Kalau kita beriman dengan qada dan qadar, kita takkan ada hasad dengki. Orang yang tak faham qada dan qadar, dia tak, Allah dah takdirkan dia dapat. Aduh, tak boleh, dia geram. Ditukar kereta pula dah dia ada. Ni hak kita hak pakai dengan bank pun habis dah. Dia buat loan baru tahu. Duk pening kepala pula. Kita sembahyang khusyuk sembahyang, yang dia ada mau cukup bulan dia bank telefon, mau cukup bulan kita tengok 03 naik dah, 03 naik dah. Betul tak? Pakai gelak habis-habis dah sebut 03. Tahu dah, Maybank Kuala Lumpur telefon. Pasal apa? Ni lambat dah cik. Hak mayang senang apa, yang kita hak beli kereta baru raja bank raja duk ligan. Mau dak ligan bank tak apa lagi, mau duk ligan hak pasal apa? 6 bulan lah ambil. So keluar dah. Jadi tuan-tuan, redha tak dengan qada dan qadar tu? Kalau kita redha, hebat terang mana pun atas dunia ni, itu kurniaan Allah atas dia, tapi dia yang akan menanggung. Kita tak mau, sebab kita tak mau susah jiwa tiap-tiap bulan, susah hati tiap-tiap bulan. Dalam maintenance dia pun dah satu cerlabu. Maintenance dia saja tu nak kena bulan lagi. Beli pula kereta hak tak ada pula kat Malaysia, ambil beli pun alat mata sakit jiwa, mesti pepak tunggu 4 bulan dah sampai lagi. Kereta tersadai gitu, bulan kena bayar. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu kata qada dan qadar dan kemampuan kita, keperluan dan kehendak. Redalah hak mana yang kita duk ada. Kerana cancel tu lah kita sampai masjid. Kerana pose belum tentu sampai. Muslimin dirahmati Allah. Hadis lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Ya Rasulullah, aku telah berdoa. Saya tak suka pakai saya nah.
Dia tulis saya. Tu cara bahasa buku lah kan. Saya lebih suka pakai aku sebab aku ni lebih rapat dengan Allah, aku ni lebih mesra dalam istilah doa, istilah kitab. Aku telah berdoa tetapi tidak diterima. Sa'ad bin Abu Waqqas, seorang yang cukup hebat, orang cukup mulia, dia kata dekat Rasulullah, aku berdoa tapi Allah tak terima pun. Jawab Nabi SAW, ya Sa'ad, tinggalkan makanan yang haram. Tu kalau tak terima, kita kalkulat balik, kita muhasabah balik. Tinggalkan makanan yang haram. Hak duk pergi makan di kedai, sudahlah. Dia kata makan 3 rasa ya kedai tu. Kan saya bukan makan daging-daging. Faham tak tahu? Saya makan seafood je, dia kata. Habis waktu dia goreng hak yang hidung kembang kaki pendek warna pink tu tadi, ada dia basuh belanga dia dengan cara membersih najis mukhallazah. Ada dibuh nak pada tanah tak? Tak ada pun. Dia basuh pun dia tonyoh dengan penyapu dia tu. Lepas tu dia goreng hak kita pula. Goreng apa? Siakap 3 rasa. Lepas tu hak lemak aduk naik berketimbui tadi, kena tak? Kena. Maksudnya benda tu syubhah dan haram dah berlaku, sabit doa kita tak makbul. Segi tasawuf kata Tok Saduk pila kedai-kedai tu tak mau nak sebut lah. Hak gini depa kata kita ras. Tak mau lah kata nak. Tapi tu dia lah. Orang yang hak betul-betul faham iman, orang yang betul faham syariat, dia takkan pi lah. Sebab melibatkan halal wal haram. Inna lahmu nabatil minal haram fannaru aula bih. Sesungguhnya daging yang tumbuh, daging kita yang tumbuh daripada sumber yang haram, walaupun tumbuh bulu roma ya, walaupun tumbuh kulit sikit ya, daripada sumber haram hak kita makan tadi, hidung kembang kaki pendek tercampur sikit, tak layak masuk syurga lah. Tempat dia neraka. Fannaru aula bih. Aula tempat dia dalam neraka. Jangan duk main benda-benda ni remeh. Alah, saya pergi makan seafood ya pun. Depa masak sedap. Api naik duk atas. Tu yang sedap kata. Alah aroma depa bubuh kan. Kicap depa, wine depa. Hak tu yang sedap. Tuan-tuan tolonglah, tolong boleh. Sebab itulah doa anak, untuk anak tak capai, suami isteri bergaduh dan sebagainya, tak ada kebahagiaan. Sebab apa? Sebab ada lagi benda-benda haram yang disebut oleh Nabi SAW. Setiap perut yang telah berisi sesuap daripada yang haram, maka tidak diterima doanya selama 40 hari. Okey, 40 hari tak dapat kebaikan. Apa yang kalau kita dah makan benda haram, maka kita nak kena istighfar. Istighfar balik, nak lawan balik 40 hari tadi. Tidak, doa kita tak capai selama 40 hari. Tambah setitik air arak masuk. 40 hari yang malam kebaikan. Sah puasa, sah sembahyang, tapi tak ada pahala. Itu maksud dia. Allah tak terima. Sah beda hang buat dia, tapi isi tak ada, kosong. Kita kata macam padi angin. Tahu padi angin? Padi dalam tak ada beras pun, ada karung dia, ada skam dia, atau dipanggil padi angin. Macam tu lah. Naik padi, pokok padi naik, buah padi ada, tapi kosong, dia panggil padi angin. Macam itulah orang yang sembahyang dalam keadaan dia melakukan benda haram, sah amalan dia, Allah terima. Sah, kata sah ni maksudnya dia taat melakukan, tetapi pahalanya tak ada. Bila pahala tak ada, maksudnya bekalan tak ada. Bila bekalan tak ada, macam mana kita nak duduk dalam kubur kalau tak ada bekalan? Kita tak bawa duit pergi Kuala Lumpur, sekupang tak bawa, macam mana nak pergi Kuala Lumpur? Duduk dalam tu, duduk tunggu harap orang lain lah pula masuk dalam kubur, tuan-tuan. Ya, tolong beratkan benda-benda haram, benda-benda yang syubhah cukup dah. Apa dia syubhah? Syubhah ni baina wa baina. Halal tak, haram tak, halal tak. Haram teruslah. Boleh tak tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Pasal apa? Bila kita antara taradud ni maksudnya teragak-agak antara halal haram, haram terus kata Sayyidina Ali. Tapi kalau kita ada dalil sungguh, halal. Sebab apa? Nama pun zaitun, mesti halal.
tulis pula tanpa was-was. Tengok-tengok tak ada halal pun, no, ambil. Tak, maksudnya kita bila kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Siapa yang melabelkan halal tadi? Jakim. Nak tanya Jakim lah. Okay, ya? Alai tak alai nak beli ni, nak balik kampung, cuti sekolah, coklat, barang-barang kan. Alai. Senang tengok tanah halal. Sebab halal tu diletakkan oleh orang yang arif. Mak, kalau dia mohon, dia tanggung lah. Tang kita lepas lah. Tapi pasal apa tak tulis Malizi pun kan? Pasal apa tulis Vietnam? Pasal apa tulis Alim pula? Boleh tak boleh, tak payah. Faham tak lagi? Yang tu syubhah, duk taradud, boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak usah duk belilah. Okey, sebab dia melibatkan ibadah. Muslimin yang dirahmati Allah, doa pun tak diterima Allah. Terus lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu minta-minta kepada Allah, yakni doa, maka mintalah dengan mengadahkan, yakni mengangkat tangan dengan perut tapak tangan, dan jangan terbalikkan belakang tangan kemudian jika sudah selesai. Lagi mana minta duk macam tu, jangankan diterbalikkan. Ada yang boleh terbalik. Kata Imam Nawawi, boleh terbalik. Waktu bila? Waktu menor idfa' minal bala. Kita tak mau. Nak yang ni, tak mau yang ni. Idfa' minal bala. Habis cerita doa tolak bala, baru ni balik. Kita hak tarti kan, tentu imam buat macam tu. Okey, tu orang tu macam mana pula? Buat macam ni terus pun tak apa. Sebab doa yang rajihnya adalah dalam hadis mengangkat tadah. Doa tu tak mau ya Allah, tak mau, tapi tak reti nak buat tu nak buat ni, tak reti, tak mau juga, tak mau. Tak mau. Tak apa. Tak payah buat pun tak apa. Tapi kalau orang yang tahu buat, yang tak tahu tak payah. Okey. Itu tolak bala, doa tolak bala, ada hadis. Ada pada ulama pun dah bincang banyak dalam bab antara tu. Dan walaupun disebut di sini jangan terbalikkan, terbalikkan maksudnya lagi mana tak selesai, jangan duduk macam tu sampai habis. Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais ni dia ada dua orang. Itu sebab dia ni ada Samarqandi dengan Abu Lais Samarqandi. Soal lagi Ibnu Hajar Samarqandi. Bukan. Meriwayatkan dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, dua kalimah yang ringan di lidah dan berat di dalam timbangan. Senang ya sebut, tapi berat timbangan dia. Apa dia? Dan sangat disukai oleh Allah Tuhan Ar-Rahman, iaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Ada subhanallah, ada bunyi subhanallah, sebutnya. Ya. Ada dikatakan siapa yang sebut yang ni, Allah akan tumbuhkan pokok di dalam syurga. Okey, baik, terus. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, bila aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka bacaan itu bagiku lebih baik daripada mendapatkan sepenuh isi bumi ini, di mana terbit matahari di atasnya. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Besarnya amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah-tambah kita baca banyak, apa yang kita dapat? Isi bumi ni kalau kata lebih dia lagi daripada isi bumi. Okey, itu sebab lepas amalan kita. Sebab apa kita buat amalan? Sebab apa kita berwirid lepas mayang? Sebab kita nak mati. Kita nak bawa pergi sana bekalan. Terus Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah selawat untukku, sebab bacaan selawat itu membersihkan kekotoranmu, yakni dosa-dosa, dan mintalah kepada Allah untuk wasilah. Minta Allah wasilahkan aku dengan Allah. Apakah wasilah itu ya Rasulullah? Satu darjat yang tertinggi di dalam syurga tidak akan dicapaikan oleh seseorang, dan aku berharap semoga akulah orangnya. Kedudukan yang tertinggi dan terpuji
di dalam syurga adalah Nabi SAW. Maka siapa yang memuji Rasulullah, dia pun akan diangkat, wasilahnya akan diangkatkan, martabat dia tinggi di dalam syurga. Faham tak? Faham tak? Okey, saya nak baca hadis-hadis ni bagi faham macam mana, sebab apa kita perlu wirid, sebab apa perlu kita berzikir. 117. Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca selawat untukku sekali, maka Allah memberi selawat untuknya 10 kali dan dihapuskan segala dosa-dosa. Sekali dapat 10, kalau 10 dapat 100. Maksudnya selawatlah bagi banyak. Saya sarankan kalau boleh 1000 kali satu hari. Buat 100 sebelum selepas alah pegang tasbih ke apa ke, relax sat. Duduk sat lepas mayang, sebelum mayang apa? Semayang sunat. Lepas sunat qabliyah buat 100 atau 200. Lepas sat lagi pula buat ba'diyah, buat pula 100 atau 200. Maksudnya satu waktu dah dapat 400. Paling kurang pun satu waktu dapat 200. Kalau 5 waktu, tapi jaga kan, ada hak yang tak ada ba'diyah kan? Faham tak? Ada yang tak ada ba'diyah lagi pergi gagah pula pergi buat ba'diyah pasal apa? Nak ambil kau 200 tu. Puah. Muslimin dirahmati Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, maka dapatlah 1000 satu hari kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Amr bin Dinar radhiyallahu an, daripada Abu Ja'far berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang lupa membaca selawat kepadaku, maka bererti ia telah tersesat di jalan ke syurga. Siapa yang tak baca selawat ataupun tak pernah berselawat ke atas Nabi, bermaksud dia akan tersesat jalan ke syurga. Ke mana dia? Neraka. Sebab apa? Sebab selawat ke atas Nabi ni cukup banyak fadilat dia. Menyelamatkan kita, selamatkan kita daripada jatuh akidah kita, menyelamatkan kita daripada, sebab apa? Sebab sahabat dulu sempat bersama Nabi, kita jauh dah pada Nabi dan tak pernah tengok Nabi. Maka dengan cinta kita, dengan selawat kita, doa kita, selawat maksudnya doa kita kepada Nabi, maka malaikat akan jaga kita. Okey, mana dia dalil dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pernah dengar tak ayat tu? Kalau tak pernah dengar, memang tak pernah pergi Jumaat. Okey, baik. Apa maksud innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Baik, apa maksud selawat? Selawat dia adalah plural jamak kepada solat. Apa maksud solat? Solat maksudnya doa. Okey. Maksudnya selawat tu maksudnya doa, banyaknya doa. Maksudnya bila kita berdoa kebaikan, salam kepada doa sejahtera kepada Nabi, Allah akan doa balik kat kita. Macam mana Allah Taala mendoa kita? Innallaha wa mala. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Macam ni kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari. Cara Allah bersalawat ke atas kita ialah setelah kita bersalawat, kita selawat, malaikat bersalawat kat kita. Macam ni. Kita selawat, kita doa pada Nabi, malaikat tolong doa untuk kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka malaikat kata, ya Allah. Maka malaikat pun berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kawan tu hak tengah berselawat tadi. Maka selawat Allah pula macam mana? Allah berselawat kepada kita dengan Allah menurunkan barakah, menurunkan rahmat dia kepada kita. Itu maksud dia. Allah selawat macam mana, malaikat selawat macam mana, kita selawat macam mana. Macam tu cara dia. Maksudnya kalau sekali, Allah Ta'ala balas 10. Sebab apa? Allah bagi kat kita rahmat 10 kali rahmat. Apa dia maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Allah bagi kasih sayangnya pada kita. Allah bagi kasih sayang. Tapi ingat, tak semua kasih sayang adalah benda yang membahagiakan. Kasih sayang Allah kebanyakannya ujian. Maksudnya bila kita selawat, keluar-keluar sekali lagi kasut kita hilang. Tu tanda dia.
Allah duga kita. Nak tengok betul tak tadi? Allah turun rahmat dengan Allah kau uji. Bukan Allah turun rahmat, Allah bagi. Orang beriman ni, kena faham. Orang beriman ni kasijni, seperti di penjara. Dunia ni seperti penjara. Nak buat apa pun tak boleh. Ada undang-undang. Dunia ini seperti syurga kepada kafir. Kalau tuan-tuan nak seronok semua, tu bukan jalan orang beriman. Keluar tengok, Allah, kasut hilang. Start kereta, Allah, bateri wak. Nak ligang anjing ni kan. Macam-macam loh. Jangan pula berkata, baik tak payah selawat. Ada orang kata macam tu. Saya tanya balik pasal apa? Tak semayang. Dia kata payah, mau kalau kita semayang, sekali lagi Allah Ta'ala uji. Oh, dia pergi baca kat situ pula no. Betul hang duduk atas dunia buat apa? Mesti kena ada ujian. Kita masuk sekolah pun ada periksa. Siapa masuk sekolah yang tak ada peperiksaan ni? Siapa yang masuk apa yang tak ada peperiksaan? Hang jadi pegawai pun kurang-kurang hang kena pergi ada periksa ada kan? Tengok grade macam mana apa semua. Semua ada. Hak nak naik jadi imam pun kita periksa dulu. Tengok Fatihah lepas tak lepas apa semua. Semua ada. Maksudnya itulah cara nak jadi orang beriman. Oh, kalau kau tahu semua nak senang, semua nak sedap, tu bukan jalan orang beriman. Bila dah kita selawat ke atas Nabi, so Allah akan turunkan rahmatnya. Macam mana rahmat tadi? Ujian. Tengok sabar tak kita? Sabar itulah. Allah, makasih ya Allah, kau telah mengujiku ya Allah. Seronok. Kalau kita rasa bukan seronok dengan ujian tadi, sabar. Bila kita sabar, kita dah lalu jalan luluh. Kita luluh tempat kita syurga. Benda tak nampak, itu kena ada iman. Proses dia iman. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, siapakah yang lebih dahulu mendapat syafaatmu? Syafaat ni maksudnya dapat pertolongan. Sebab apa? Sebab Rasulullah adalah wasilah kabel kita dari semua manusia. Jawab Nabi SAW, siapa yang mengucap la ilaha illallah benar-benar ikhlas dalam hatinya. La ilaha illallah. Sebab apa? Rasulullah lah yang membawa kalimah la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid. Siapa yang sebut la ilaha illallah benar-benar tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia faham betul. Dia tidak ada proses syirik, dia tidak. Kadang-kadang orang duk sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi bila tak ada duit, Allah Ta'ala duga, tiba-tiba kawan ni bagi, nasib baik ada hang, tidak aku mati dah. Nampak dah syirik dah tadi berlaku. Apa dia? Bertuhankan manusia. Jaga. Ada syirik khafi, syirik yang kita tak sedari bahawa telah berlaku syirik. Ingat nak, orang yang syirik kepada Allah tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Dia akan duduk dalam neraka. Muslimin yang dirahmati Allah. Last, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika engkau berada di ladang, maka azan, hendaklah engkau keraskan suaramu. Duduk di tempat yang lapang, azan dengan keraskan suara. Sebab apa kena keraskan suara? Sebab nak bagi dengar. Ada yang ni. Walaupun ada yang ni, sunnah juga keraskan suara. Jarakkan mikrofon. Jangan pitak dekat, pergi terjerkah pula. Piak terus, PA. Allah. Itu sengak. Taklah jarak. Tangkerah suara tu zaman sunnah. Sebab mengeraskan suara adalah suruhan Nabi. Azan kena keras suara. Walaupun ada mic, keraskan suara juga. Tapi jarakkanlah. Jangan pergi jerkah dekat-dekat. Ni dak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu menyembang. Tu suara sembang tu bukan keras suara. Tapi satu taman dengar. Sah. Tapi tak capai sunnah tu. Yang suruh keraskan suara. Jarakkan sikit. Allah. Macam tu.
bagi jarak. Okey. Tidak mendengar suara muazzin, yakni tukang azan, pohon atau batu. Kalau boleh keraskan suara, bagi pokok, batu apa semua dengar. Kita puji Allah, kita membesarkan Allah. Pasir atau manusia atau jin, melainkan semua itu akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ya, pokok ni kata, dia telah memujimu, dia telah membesarkanmu. Siapa? Muazzin tu tadi. Untung jadi muazzin, untung jadi Bilal. Pasal apa? Tiap-tiap hari dia bertasyahud, tiap-tiap hari dia ajak orang main buat benda baik. Siapa? Kata Nabi, mereka ini, Bilal ni, mereka adalah wakil Allah. Siapa jadi Bilal? Dia adalah wakil Allah. Suruh apa? Suruh mai sembah Allah. Hayya 'alas salah. Tak kira lah hayya 'alas salah ke hayya 'alas solah. Itu Bangladesh kat mana dah. Kan? Dia ada lahjah dia sendiri kan. Allah ke Allah bersama lah. Tapi hak tu adalah qiraat saja. Tak apalah kat mana pun. Janji dia adalah memanggil kita untuk datang kepada tempat kita berhimpun untuk solat berjemaah. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Pak, insya-Allah nanti kita akan masuk dalam kemuskilan. Kita ulang kaji balik setiap apa yang telah kita perbincangkan selama perbincangan kita selama ini. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf. Sekali lagi baru kita buka persoalan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak?